وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، والإمام جرداني رضي الله تعالى عنه، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، نافعة من كل شر جالبة من كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Sayyidi Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu. Kita sambung perbahasan semalam pada syarahan hadis yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa yahrumu tanawulu ma yadurru bil badani awil 'aqli. Haram mengambil sesuatu yang memudaratkan badan dan juga akal. Contoh bagi yang memudaratkan badan katurabi wazujaji, yaitu seperti memakan tanah ataupun kaca. Wasummi wal hashishati, dan juga bagi yang memudaratkan akal pula, atau sum adalah yang merosakkan badan, wal hashishah contoh bagi yang merosakkan akal. Hashishah iaitu dadah, ganja. Allati yata'ataha al-harafish, yang diambil oleh harafish. Harafish jamak kepada harfush, iaitu dimaksudkan dengan harfush di sini adalah as-safilah minan nas, yakni orang-orang yang bodoh di kalangan manusia yang mengambil dadah sebagai kononnya untuk menenangkan diri mereka. Hakikatnya itu akan merosakkan akal mereka. Wa yusannu tarku tabassuti fil at'imati wal mubahati, dan disunatkan meninggalkan tabassut fil at'imati al mubahah, yaitu bermewah dalam makanan yang harus. Li'annahu laysa min akhlaqis salaf, karena bermewah dalam makanan yang harus kita makan, makanan tersebut itu adalah bukan daripada akhlaknya para ulama salaf. Hadza idza lam tad'u ila hajatin, ini kalau tidak membawa kepada hajat, ka khirat dhaif, kalau kata bawa pada hajat seperti menjamu tetamu, wa awqatit tawsi'ati 'ala al-'iyal, ataupun waktu ketika kita nak belanja ahli keluarga kita pada hari Ashura, ka yaumi Ashura wa yaumai al-'id, dan hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Ini diharuskan untuk kita tabassut fil at'imatil mubahah. Itu boleh kita beli kuih-kuih yang macam-macam, keknya dengan orang panggil ketupatnya dengan
rendangnya dengan apa lagi, serunding lah apa benda tu, dengan lemang dan seumpamanya. Siang-siang, pagi-pagi hari pula sebut benda-benda itu kan. Jadi apa, itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena itu waktunya, waktu untuk tausiah, waktu untuk kita memberikan kegembiraan dan keluasan kepada ahli keluarga kita dan juga tetamu yang datang. Maka ini tidak dikira membazir, ini tidak dikira sebagai perkara yang buruk pada akhlak, malah itu sebahagian daripada akhlak yang baik. Jadi kalau kata yang waktu yang tidak bukan kerana berhajat dengan perkara tersebut, tidak disunatkan untuk kita tabassut fil at'imah, yakni melebihkan pada makanan kita, bermewah-mewah dalam makan. Walam yaqsud bidzalika at-tafaqur walam yaqsud bidzalika at-tafaqura wat-takatsura, dan tidak berniat dengan tausiah tersebut iaitu meluaskan ataupun bermewah dalam makanan tadi adalah untuk tafaqur, berbangga, ataupun sengaja nak bagi nampak banyak. Bal tatyiba qatirid dhaifi, bahkan tujuan dibanyakkan makanan pada hari ketika tetamu datang, dan juga waktu ketika hari-hari yang tertentu seperti Ashura, seperti hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Ini adalah tujuannya untuk tatyib qatiri ad-dhaif, untuk nak memberikan kegembiraan kepada tetamu, wal iyali, dan juga kepada keluarga, wa qada'i watarihim ay hajatihim mimma yashtahuna, dan juga untuk menyempurnakan ataupun menunaikan hajat keinginan mereka dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau hari tausi'atul iyal pada hari Ashura, sunat kita bawa keluarga kita untuk belanja makan, bagi hadiah dan seumpamanya. Kalau pergi makan di kedai-kedai yang hatta kedai tadi sediakan makanan yang banyak, itu tidaklah dikira sebagai membazir. Kalau kata kita makan selesai habis lah, kalau tak makan habis, yang tu masalah dia lah. Tapi kalau maksudnya bawa pergi ke apa ni, makan makanan yang macam grill dan seumpama itu yang ada banyak-banyak jenis tu, itu tak dikira sebagai, tidak dikira sebagai bermewah-mewah, hanya ketika waktu yang berhajat untuk kita bawa. Kena ada juga masa tu dengan keluarga. Wa qila innahu yusannu qada'u syahwatin nafsi wal 'iyali ma'at tawassut, dan dikatakan disunatkan kita menyempurnakan syahwat diri kita ataupun keluarga kita dengan sederhana. Wa yusannu aklul hulwi minat ta'ami, dan disunatkan makan makanan yang manis daripada makanan. Makan manis ni hulu beza dengan halwa. Dia ada dua istilah. Kalau halwa biasanya dimasak dengan api, itu dhabit dia. Kalau hulu iaitu makanan yang manis yang tidak terkena dengan api, contoh seperti madu dan seumpamanya. Tapi kalau kata yang kena dengan api, contoh seperti manisan-manisan, kuih-kuih yang kita makan tu dipanggil halwa itu dalam bahasa Arab. Ia ada beza di antara al-hulwu dengan al-halwa, ada beza tu. Jadi sunat makan makanan yang manis, tapi bukan banyak lah. Nabi pun bukan makan banyak. Nabi suka makan apa dia dalam ni, kunafah. Nabi suka makan kunafah. Kunafah yang mula-mula buat dalam sejarah adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah makan kunafah, pergi ke kedai Arab, tanya kunafah. Yang tu dimakan oleh Nabi SAW. Dan tu pertama sekali dibuat adalah Sayyidina Uthman. Dan Nabi tanya kepada Sayyidina Uthman cara dan teknik macam mana nak buat kunafah. Dan Sayyidina Uthman terangkan cara nak buat dia. Ada apa yang kena masukkan, berapa dia punya timbangan dia dan seumpamanya, diceritakan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kasratul aidi alaihi, dan sunat juga kita makan yang kasratul aidi alaihi, maksudnya ramai-ramai, jangan makan seorang-seorang. Walhamdu aqibal akli wasyurbi, dan mengucapkan syukur setelah mana memakan makan dan minum.
Ini antara perkara sunnah ketika mana makan. Wa nuqila an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dinukilkan daripada Sayyidina Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu bahawa beliau berkata, aklu tayyibati yurithu ar-ridha 'anillahi. Makan makanan yang sedap, yang halal, minta maaf. Makan makanan yang halal itu mewarisi ridha kepada Allah. Maksud dia akan terbit ridha. Wa tutimmu at-tayyibati bi syurbil ma'il barid. Dan disempurnakan memakan makanan yang baik-baik tersebut, yang halal tadi, dengan minum air yang sejuk. Wa sabbil ma'i al-fatiri 'ala al-yadi 'inda ghasliha. Dan kemudian dituang air ma'il fatir 'ala al-yad. Apa dia ma'il fatir? Sabbil ma'il fatir, saya tengok. الماء الفاتر. ماء الفاتر iaitu tidak panas dan tidak sejuk. Dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Apa? Iaitu lebih kurang kepanasan, orang panggil suhu bilik, dia panggil suhu bilik. Lebih kurang 72 ke 74 darjah Fahrenheit. Yang itu maksud ma'ul fatir. Iaitu air yang tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Jadi ini cara makan, kata Imam Sulaiman Darani. Kenapa? Tengok ni para masyayikh, para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terbit redha, kata mereka makan makanan yang halal, yang bagus. Ini akan mewarisi redha. Mungkin juga dengan maksud tayyibat di sini yang lazat. Yang lazat dan diredai, yang lazat dan halal. Kalau makan. Tu kalau kita makan yang halal tapi tak sedap, tu dia nak maki juga kan. Tapi kedai makan, pipi dia tengok makan tak sedap. Jadi dia kata, hai, dah lah tak sedap. Kata pula kedai tu. Tapi kalau makan tu sedap dan makanan tu halal, orang tu akan kata apa? Dia akan redha, syukur. Dia akan terbit redha. Kemudian selesaikan makanan tadi dengan minum air yang sejuk. Minum air sejuk, ma'ul barid. Ini makanan sedap-sedap, betul main air panas sampai melecur mulut-mulut, maka tu akan menyebabkan jadi marah pula lepas tu. Air sejuk tu yang terbaik. Dan kemudian basuh tangan pula dengan air yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Hakikatnya Imam Sulaiman Abi Sulaiman Ad-Darani ingin sebutkan kata apa ni? Kesemua tadi ini adalah menunjukkan kepada apa? Kepada tawazun, benda tu benda yang sederhana dan akan menerbitkan kesyukuran dengan sebab perkara tersebut. Jadi dia tak akan berfikir yang negatif setelah melakukan perkara-perkara yang dilakukan tadi. Wa an Abil Hasan Asy-Syadzili annahu qala lahu syaikhuhu. Al-Imam Abu Hasan Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, annahu qala lahu syaikhuhu, telah berkata guru beliau. Allahu a'lam siapa guru yang dimaksudkan sini. Mungkin Al-Imam Abdul Salam Mashish radhiyallahu ta'ala anhu, guru Al-Imam Abu Hasan Syadzili, yang maqam beliau ma'ruf, terkenal di Maghribi. Kata beliau, ya bunai, wahai anakku, barridil ma', sejukkan air. Fa innal 'abda idza syaribal ma'al as-sukhna, karena seorang hamba ketika minum air yang panas, faqala alhamdulillah kanat bika rahatin. Kalau air panas yang sangat panas diminum oleh seseorang, lalu dia mengucap alhamdulillah, maka ucapan tadi diucapkan bersama dengan kebencian. Maknanya tak suka pun. Sebab tu Nabi suka dengan air yang sejuk. Baru kita faham ketika baca dalam hadis Syama'il, kata Nabi SAW suka dengan ma'ul al-hulw, air yang minta maaf, ma'ul barid, barid dan juga hulw, air sejuk dan juga manis. Maksud air sejuk dan manis dalam sebahagian riwayat adalah air sejuk. Air sejuk tu lah, air tawar tu, air mineral tu. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Sebagian lagi kata air yang mana-mana yang mengandungi sejuk dan juga manis,
itu disukai oleh Nabi. Maksudnya seperti air sejuk kemudian dicampur dengan madu. Air sejuk dicampur dengan yang apa ni, orang panggil apa, manisan apa-apa yang untuk memaniskan air, maka disukai oleh Nabi SAW. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya bukan Nabi melihat pada air tersebut. Sebaliknya untuk menerbitkan syukur kepada Allah dengan nikmat tadi yang sebenar-benarnya, ketika mana seorang tadi minum air yang sejuk ketika pada waktu yang sangat diperlukan, maka itu adalah nikmat yang sangat agung. Betul tak betul? Betul ya? Waktu buka puasa pun kita tahu. Nikmat buka dengan air sejuk. Cuma kalau tak ada air sejuk, jamu air panas semua. Waktu tu pun kita tahu nikmat syukur dan tidak syukur. Betul? Jadi itu tengok para ulama sufi memahami hadis Nabi SAW dalam bentuk macam mana. Bukan tengok ayat tu sebenarnya. Duduk syarah tentang ayatnya. Duduk bincang tentang air tu sejuk ke tak sejuk. Bukan tu sebenarnya. Sebenarnya melihat kepada penghujung kepada minum air tersebut adalah menghasilkan syukur. Menerbitkan rida. Itu sebenarnya. Nabi SAW adalah Sayyidus Syakirin. Orang-orang yang ketua kepada para pensyukur kepada Allah. Dan ketua kepada orang-orang yang reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dilihat dalam syama'il bab berkaitan dengan makanan Nabi SAW, semuanya menerbitkan maksud yang disebutkan oleh al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Yani aklu tayyibat yurithu ar-ridha 'anillahi ta'ala. Wa tutimmu at-tayyibat bi syurbil ma' al-barid wa sabbil ma'il fatir 'ala al-yad 'inda ghasliha. Itu semua adalah menerbitkan makna yang halus tentang akhlaknya para salafus salih dan juga para awliya Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila inna syakhsa yusabu idza akala tayyiban qasada bihi al-quwwata 'ala at-ta'ati wa ihya'a nafsihi. 'Ala ta'ati wa ihya'i nafsihi. Tamam? Minta maaf. Qasada bihi al-quwwata 'ala ta'ati wa ihya'a nafsihi. Naam. Qila, dikatakan inna syakhsa yusabu, seseorang tadi akan diberi pahala kalau dia makan makanan yang tayyib, iaitu makanan yang baik, yang halal, yang sedap. Tujuannya adalah untuk quwwata 'ala ta'ah. Qasada bihi al-quwwata 'ala ta'ah, untuk kuat dalam ketaatan. Kalau makan kuat, dia boleh makan yang sedap-sedap, elok. Jadi bagi kekuatan untuk dia melakukan taat, wa ihya'a nafsihi, dan juga untuk menghidupkan dirinya. Bi khilafi ma idza akala tashahhiyan wa tana'uman. Berbeza dengan orang yang makan disebabkan kerana nak bersedap-sedap. Kerana ikut nafsu saja. Ini tak dapat pahala apa. Jadi kita kalau nak makan, kena hadirkan niat tersebut. Jadi nak makan makanan kedai sedap mana pun, hadir niat untuk nak ibadah selepas ni. Tidak hanya kadang untuk nak rasa kedai tu, orang kata viral sedap sangat, kita pun pergi makan sebab sedap. Tak dapat pun. Kita pergi makan bukan sebab viral tu. Ya, asalnya sebab tu lah. Pilih nak makan sedap. Tukar niat. Ada sedap makan, redha, syukur, alhamdulillah. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Lepas ni. Jadi tak ada rugi lah. Baik. Itu para ulama ajar kita dengan niat ni banyak. Untuk kita niat dengan semua benda. Hatta perkara-perkara untuk apa tujuannya? Untuk dapat pahala semua. Jadi kerjaan kita daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, semuanya dapat faedah dengan akhirat. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada niat-niat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa min asbabi raddi du'a. Ini antara sebab ditolak doa. Sambungan pada hadis. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Telah berkata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, thumma zakara ar-rajula. Thumma zakara ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'ilnya siapa? Siapa yang menyebut zakara tadi? Siapa yang telah menyebut perkataan itu? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajula, yani baginda Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki. Yajuzu qira'atuhu bir-raf'i. Boleh juga baca dengan ar-rajulu. Boleh baca. Takdir dia apa dia? Ala annahu mubtada. Bahawa dia jadi mubtada hikayatan lilafzihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hikayat kepada lafaz Nabi. Kita baca di sini, kita baca dengan maf'ul. Thumma zakara an-nabi ar-rajula. An-nabiyyu ar-rajula, rajul jadi maf'ul. Jadi boleh juga kita baca thumma zakara ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sebut apa? Ar-rajulu.
yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi. Soalnya kita macam hikayatkan balik yang Nabi tengah cerita. Yang macam mana Nabi cerita, Nabi akan guna dengan mubtada'. Yang mubtada' dengan rafa'. Apa dia mubtada' dengan rafa' ni? Ini dalam nahwu, ini dalam ilmu nahwu. Mubtada' ni dia hukum dia marfu'. Marfu' dengan apa? Alamat rafa' dia apa dia? Dhammah. Dhammah. Dibaca dengan dhammah. Ar-rajulu. Boleh baca ar-rajula. Kedua-dua i'rabnya berbeza. Wal khabar, dan apa khabar dia? Qawluhu al-ati fa anna yustajabu lah. Itu dia punya khabar. Ar-rajulu, kata-kata sebab tu fa anna yustajabu lah, tu khabar kepada ar-rajulu tu. Jauh khabar dia. Wa yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ul zakara. Tu. Boleh juga baca dengan nasabkan rajul ala annahu maf'ul zakara. Dengan takdir bahawa ianya maf'ul kepada zakar. Zakara ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajula fa'ala al-ula. Kalau kata dibaca dengan yang pertama, yakni ar-rajulu yarfa'u ash'atha wa aghbara ala annahuma sifatan. Jadi kalau kata dibaca dengan rajula, ar-rajulu, maka kita akan rafa'kan dengan ash'athu. Karena ash'ath jadi sifah kepada rajul. Aghbar pun baca dengan aghbaru, tak baca dengan aghbara. Ala annahuma sifatani, karena kedua-duanya sifat kepada rajul. Lahu ba'da wasfihi bi italati safar. Setelah mana disifatkan dia dengan panjang permusafirannya. Wa ala tsani, kalau dibaca dengan ar-rajula pula, maka asy'atha dibaca dengan asy'atha, tak baca asy'athu, kerana dia jadi sifat kepada ar-rajul yang dibaca dengan nasab. Nampak tak ni faedah lughah yang sangat bagus untuk orang yang mempelajari, dan juga untuk orang yang baca hadis. Jadi dia boleh baca dengan dua riwayat. Kerana riwayat yang tepat pada lughahnya, maka harus dibaca pada ketika tersebut. Kerana Nabi SAW adalah sebaik-baik seorang yang sefasih-fasih manusia yang bercakap ataupun yang berbicara dengan nahwu yang terbaik. Tak ada orang yang boleh menandingi dengan perkara tersebut, kecuali, kata ulama, kecuali kalau hadisnya panjang. Kalau hadis panjang diriwayatkan dengan makna, ayat itu tidak boleh diambil hujah dengan lughah, pada hujah lughah lah. Tapi kalau kata hadisnya tidak panjang, sebagian sebut macam tu lah. Mana kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, sebagian hadis yang kalau panjang, kalau diriwayatkan dengan makna oleh rawi, maka yang tu tidak jadi hujah dalam lughah. Kita tak boleh berhujah dalam lughah waktu tu. Ada sebagian contohnya. Tapi tak istighdar sekarang. Baik. Wa 'ala tsani yansibani ala al-wasfiyati lahu aidan. Maka yang kedua, kalau dibaca dengan ar-rajula, maka dinasabkan dengan wasfiyah juga. Jadi kalau kita baca zakara ar-rajulu wa zakara ar-rajula yutilu safara, ash'athu kalau baca dengan ar-rajulu, aghbaru kalau baca dengan rajulu. Tapi kalau baca ar-rajula, maka ash'atha aghbara. Tu punya i'rab. Wa yajuzu nasbuhuma ala annahuma halani min fa'il yutilu. Boleh juga kita nasabkan juga ash'ath. Contoh kita baca summa zakara ar-rajulu, kemudian baca apa? Ash'atha aghbara. Bukan i'rab sebagai sifah kepada rajul, tapi i'rab dia sebagai hal kepada fa'il yutil. Yani yutilu huwa as-safara ash'atha aghbara. Jadi hal kepada fa'il yang ada dalam yutil. Yutil maksudnya yutilu huwa. Huwa tu siapa dia? Ar-rajul. Yang tak faham, dengar sajalah, kan? Hangguk, kita katakan. Kalau tak faham, hangguk. Benda apa ni? Hal, nasab, rafa', fa'il, mubtada', khabar, maf'ul, sifah. Ini semua nama dalam nahwu. Ni kalau tanya balik kat Ilham, agak boleh ulang balik ni. Kalau baca rajul, boleh baca apa? Ar-rajul boleh baca berapa wajah? Dua wajah. Yang pertama baca rafa' dengan rafa' dengan nasab. Kalau rafa' di Arab apa dia? Sifat
Ar-rajulu i'rab apa? Mubtada. Kalau baca dengan rajula, jadi i'rab dia apa dia? Alif maf'ul. Maf'ul apa tu? Maf'ul banyak. Maf'ul mutlak. Kalau maf'ul ni maf'ul mutlak. Maf'ul bih. Ini kenapa Syekh tak sebut maf'ul bih? Karena ma'ruf. Jadi saya tak perlu sebut. Maf'ul ada banyak, ada maf'ulun fihi, maf'ulun bihi, maf'ulun ma'ah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kenapa dia panggil maf'ul mutlak? Karena tidak ada bihi, tidak ada fihi, tidak ada ma'ah. Maka dia panggil maf'ul mutlak. Jadi maf'ul. Faham? Faham Alif? Jadi jangan ikut sangat. Ni Syekh tulis ni orang panggil apa ni? Syekh tulis ni untuk orang yang dah reti nahwu dah. Kitab syarah ni tulis untuk orang reti nahwu. Sebab tu kalau buka dalam kitab-kitab mufassir dipanggil ni i'rab mufassirin ni panggil. Ni i'rab cara mufassir. I'rab cara mufassir macam nilah. Kerana sebut ni mubtada', ni khabar, ni maf'ul. Kata sebut itu ya. Tak sebut secara lengkap. Kenapa? Dia tak sebut mubtada' marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu min al-ism al-mufrad. Sebut. Kenapa? Kerana dia kata ni ringkas untuk orang yang dah mengaji nahwu. Penting nahwu. Kalau tak tahu nahwu, yang syarah ni dia kata tak ada pasal, tak ada faedah apa. Kalau orang tak tahu nahwu, dia buka kitab ni, dia baca mata ini yajuzu qira'atuhu bil raf'i ala annahu mubtada. Apa pula bil raf'i ni? Awak tak sebut bil dhammah. Orang senang kan? Dia sebut bil raf'i. Lepas tu wal khabar qawluhu al-ati fa anna yustajabu lah. Wa yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ul, nasab pula dah. Awak tak sebut wa yajuzu fathah. Yajuzu fathatuhu. Tak sebut gitu. Jadi tak mau kena mengaji nahwu. Nahwu penting. Bukan mengaji bahasa Arab, maksudnya pergi cakap Arab. Ada maklum-maklum, pakcik-pakcik, dia nak pergi bahasa Arab, dia kata kami duk mengaji kat bahasa Arab tak? Tapi duk ni kaifahaluka. Hak tu ya. Ana anta. Ana memang kena mengaji hak tu dulu. Ana, anta, antuma, antum. Hak tu kena mengaji lah. Kita nak mengaji dhamir ni macam mana kita nak tahu. Tak, dia duk mengaji kerana nak bercakap ni. Tak, bercakap satu benda. Yang kedua, kaedah. Ni yang kita duk mengaji ni kaedah. Okay. Kalau cakap saja tak edit juga. Kalau cakap dia tak edit. Sebab ada juga Arab di Mesir tu, duduk di Jordan, Lebanon, cakap Arab pandai daripada kecil lagi, tapi nahwu tak erti. Cakap Arab, kanak-kanak pandai dah cakap Arab, budak Arab. Dia jealous kita tengok, cik-cik dia cakap Arab, nampak dia Arab. Tapi nahwu tak erti. Faham Alif, Afif? Awak tengok macam tu? Dia nak makan Ustaz. Baik. Wa qassa ar-rajulu bizikri. Dikhususkan lelaki dalam sebutan. Qassa ar-rajul. Kenapa disebut zakara ar-rajulu? Ar-rajula boleh baca dua-dua. Kenapa disebut ar-rajul? Li'annahu alladhi yusafiru as-safar al-ba'id ghaliban. Karena lelaki yang biasanya musafir jauh. Wa illa fal mar'atu kadzalik. Kalau tidak, perempuan pun begitu juga maksudnya. Jadi dikhususkan lelaki dalam sebutan hadis ni kerana disebutkan yutilus safar. Kerana kebiasaannya yang musafir jauh-jauh ni lelaki. Tapi perempuan kalau kata kebiasaan ghalibnya lah biasanya lelaki musafir jauh. Kalau tidak, maksudnya termasuk sekali dengan perempuan lah di dalam hadis ni. Dan itu maksudnya termasuk perempuan sekali hadis ni. Yutilus safara ay lima huwa ta'atun, kal haji wal jihadi wa silatir rahim. Jadi panjang musafirnya, jauh musafirnya. Musafir yang mana ni? Musafir ta'at. Seperti haji, seperti pergi berjihad, seperti silaturrahim, nak pergi sambung silaturrahim. Ash'athu, boleh baca dulu. Kalau baca ash'athu, i'rab dia apa dia, Syarimi? Sifat kepada ar-rajul, mubtada'. Kalau baca asy'atha, i'rab dia apa dia, Alif Hakimi? Asy'atha jadi i'rab dia apa dia? Satu je kah? Dua. Boleh i'rab sifah, boleh i'rab hal. Kalau sifah kepada ar-rajula,
Yang kalau kita baca dengan maf'ul, kalau jadi hal, dia jadi hal kepada siapa? Kepada fa'il, pada yutil. Ingat macam tu. Nah, tulis kat tepi ringkasannya. Ash'atha ay wasaqa al-jasadu al-mutalabbid. Wasaqa, minta maaf. Ash'atha ay wasaqa al-jasad. Wasqul jasadi, minta maaf. Wasqul jasadi mutalabbidu sya'ri liqillati ta'ahudihi bil ghusli atau bil ghasli wat tasrihi. Ini wasqul jasadi. Wasqul jasad maksudnya pada badannya berdaki. Mutalabbidu sya'r, rambutnya pula ni orang panggil apa, jadi tidak terurus. Kenapa? Liqillati ta'ahudihi bil ghusl, kerana tak sempat mandi, dapat jauh perjalanan, dan juga tidak sempat untuk tasrih. Tasrih apa dia? Untuk nak sikat rambut. Ada jauh perjalanan dia. Aghbaru boleh baca dua-dua. Ay asabal ghubara. Minta maaf. Asabal ghubaru jasadah. Ghubaru jadi fa'il. Berdebu terkena pada tubuhnya. Ataupun asabal ghubara jasaduh. Boleh baca juga. Asaba jasaduhu al-ghubara. Boleh juga. Wa thawbahu atau wa thawbuhu hatta ghayyara lawnahuma. Terkena debu pada tubuhnya. Terkena debu akan jasadnya. Kalau akan jasadnya, jadi jasad jadi maf'ul. Wa thawbahu, dan juga bajunya, hatta ghayyara lawnahuma, sampai bertukar bajunya, warna bajunya dan warna tubuhnya bertukar disebabkan kerana banyaknya debu. Yamuddu yadaihi halun min dhamiri ash'ath. Ini hal pada dhamir ash'ath. Ash'atha yakni ash'atha huwa au sifatun li rajul. Yamuddu yadaihi. Jadi hal ni, jumlah tu jumlah hal kepada apa ni, dhamir yang ada pada ash'ath ataupun sifah kepada rajul ba'da wasfihi bima taqaddam. Baik, wa ma'na yamuddu yadaihi, hal keadaan apa ni, lelaki yang ash'ath itu, ni kalau terjemah itu, hal keadaan dia dalam keadaan mengangkat tangannya. Yarfa'uhuma, yakni mengangkat kedua tangannya ila jihatis sama, mengangkat ke arah langit. Da'iyan mutadhallilan qaila, dengan keadaan berdoa, merendahkan dirinya dan menyebut ya Rabb. Ini dalil kata apa? Kiblat doa adalah langit. Ini salah. Ni kalau orang pergi ke depan makam Nabi di Madinah, bila sampai depan makam Nabi, dia kata kiblah ya Syekh, kiblah. Suruh kita menghadap ke kiblat. Suruh kita berpaling, bagi punggung dekat Nabi SAW. Tengok lelaki ni kata apa? Asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Dia menghadap ke kiblat. Tak, kiblat langit adalah kiblat doa adalah langit. Sebab tu kalau bertemu di depan Nabi, baik, betul. Sunnah kalau kata nak berdoa juga menghadap kiblat. Tapi ketika bertembung antara kiblat dengan Nabi SAW, mana patut didahulukan? Sebab tu ni yang ditanya oleh seorang khalifah kepada Sayyidina Ali Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, antara menghadap dalam Syifa Ta'rifi Huquqil Mustafa Imam Qadhi Iyad. Khalifah tadi tanya kepada Imam Malik, menghadap ke arah Nabi atau menghadap ke arah kiblat, mana yang lebih utama? Maka kata Sayyidina Imam Malik, menghadap ke arah yang membawa kamu kepada kiblat, yang mengenalkan kamu kepada kiblat, itu lebih utama. Faham? Maksudnya di sini kenapa ditanya? Sebab ya diketahui bahawa sunnah juga kita menghadap kiblat ketika berdoa. Tapi ketika mana berada di depan Nabi, mana lebih utama? Kiblat ke Nabi? Tak, Nabi. Nama? Kepada Nabi. Karena waktu tu bergabung dua, Nabi dan juga kiblatnya ke langit. Bagi kita angkat tangan naik ke atas. Macam tu. Bukan Allah di langit maksudnya. Allah tidak bertempat. Boleh? Jadi jangan kata kita angkat tangan doa kat langit. Tu kata dalil Allah Ta'ala di langit. Oh, kok mana ni? Tak ada lazim pun benda tu. Tak ada kelaziman pun kata kita angkat tangan doa ke langit bermakna Allah di langit. Ya Rabbi, kata doa dia, Ya Rabbi, a'tini kada. Ya Rabbi, isrif anni kada. Ini kata itu, Ya Rabbi yang pertama dengan ta'rif, dengan takdir apa dia? A'tini kada. Ya Allah, berikan aku ini, Ya Allah. Ya Rabbi, isrif anni kada. Ya Allah, jauhkan aku daripada ini, Ya Allah. Ya Rabbi saja i'rab ada sampai 6 kah? 6 i'rab. Ya Rabbi. Itu dalam kitab Muhimmah ada.
Mutammimah, ada dalam kitab Mutammimah. Walhal annahu mat'amuhu haramun. Ini walhal mat'amuhu haram. Betul? Wa mashrabuhu haramun, ay mashrubuhu. Jadi kalau mat'amuhu ay mat'umuhu wa ma'kuluhu, iaitu makanannya haram, dia makan yang haram. Wa mashrabuhu ay mashrubuhu, yakni yang diminum olehnya juga haram. Wa malbasuhu ay malbusuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghuziya bil haram bi dhammil ghin al mu'jamah wa kasri dzalil mu'jamah al mukhaffafah. Jadi ghin mu'jamah ni apa dia maksud? Ghin mu'jamah maksudnya ada titik. Ghuziya. Wa kasri dzal al mu'jamah, mu'jamah ni apa dia maksudnya titik pada zal. Sebab apa? Lepas tu kalau kita mengaji dalam kitab Arab ni, dia akan tulis belakangnya mu'jamah ataupun muhmalah. Dia akan bezakan di antara mu'jamah dengan muhmalah. Perbezaan dia pada apa? Perbezaan pada titik. Kenapa? Karena kalau kata kitab yang tidak ada baris, contohnya tersilap tulislah atau cetakan tersilap, maka orang tahu ni ghin ke ain. Sebab al-ghin, cuba ijazah tengok, alif lam ghi ra ya nun, betul? Ghin. Cuba buang titik atas ghin tu, jadi apa? Jadi apa? Al-ain. Baik, apa yang akan beza kata ni ghin ke ain? Belakang dia, sifat dia. Al-mu'jamah ke muhmalah. Kalau kita buka kitab, kita tengok dia sebut alif lam ain ya nun ain al-mu'jamah. Atau dah kata kitab ni salah, terjatuh titik pada ghin. Patutnya bukan ain, ghin, sebab belakang dia mu'jamah. Betul? Tapi kalau kitab tu kita baca-baca, dia sebut alif lam ain ya nun. Nah, kita dah bukan ain, ghin ya nun al-muhmalah. Kita tahu kitab ni silap juga. Titik pergi letak buat apa? Muhmalah maknanya ain, bukan ghin. Boleh faham ni? Itu tujuan kenapa diletakkan sifat tu. Ni hikmah dia. Jangan pandang kecil-kecil kitab-kitab Arab ni, kitab-kitab turas para ulama ni. Jadi bi dhammil ghin al-mu'jamah, maksudnya ghin, wa kasri zal al-mu'jamah. Cuba zal pula. Kenapa zal mu'jamah? Cuba huruf zal tu alif lam za alif lam. Jadi apa? Zal. Cuba buang titik pada zal, jadi apa? Dal. Kalau dal jadi apa? Al-muhmalah. Jadi sini zal mu'jamah, orang kata betul ya, zal ghuziya, maksudnya gitu. Boleh faham? Dan al-mukhaffafah, baca pula dengan takhfif. Dia tak baca dengan syaddah, bukan ghuziya, baca dengan ghuziya. Tamam? Baik, wa fi al-misbah wa fil masabih, dalam masabih disebut kata apa? Waradat musyaddadah, ada juga sebut dengan ghuziya. Wa zakarahu ba'da al-mat'ami wal mashrabi. Baik, ghuziya maksudnya dia makan juga. Makan rizak. Rizak makan apa? Makan petang, makan pagi. Makan pagi kan? Makan pagi, rizak dia panggil. Betul? Tapi kenapa disebutkan juga wa ghuziya bil haram? Padahal dah sebut dah mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, kan tu makan juga. Imma litakid, sama ada untuk menguatkan lagi, wa imma litanbih ala halis sighar, ataupun untuk nak memberikan perhatian ala hali as-sighar. Wal ma'na kana ghidha'u haraman hala sigharih, ataupun untuk beri tambih tentang hal keadaan dia ketika kecil. Karena ghidha' ini biasa dimakan oleh kanak-kanak. Maksudnya ni makanan kanak-kanak. Jadi makna dia apa dia? Wa kana ghidha'uhu haraman hala sigharih. Makanan yang diberi makan oleh ibu bapaknya ketika kecil juga haram. Maknanya makanan dia waktu besar haram, waktu kecil pun dah makan makanan haram. Jadi itu. Wal ghidha' bizalil mu'jamah ma bihi nama'ul jasadi wa qawamihi, ma bihi nama'ul jasadi wa qawamuhu min at-ta'ami wasyarab. Jadi yang masuk ghidha' adalah makanan yang boleh menumbuhkan tubuh. Itu makanan dipanggil gizi, dipanggil. Kalau kita bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita, bahasa Melayu kita pun sebut gizi pada makanan. Ini makanan yang menumbuhkan tubuh. Jadi ambil daripada bahasa Arab. Ghidha', gizi, sama. Ini makanan yang menumbuhkan tubuh kita. Daripada
makanan dan juga minuman. Wa huwa a'ammu minal ghiza. Nah, wa huwa minta maaf. Wa ghuziya ni makanan yang waktu kecil. Kalau makanan pagi dipanggil ghada, bukannya ghiza. Dipanggil ghada, minta maaf. Ni sebut ni. Silap. Minta maaf. Wa huwa a'ammu minal ghada bidalil muhmalah. Tengok. Kalau siapa ada kitab Arab ni cuba tengok kat tepi. Nah, kalau ada tengok. Ibu-ibu tak ada. Bidalil muhmalah, tengok. Al-ghida, al-ghada, minta maaf. Bidal al-muhmalah. Tengok sebut muhmalah dah. Sebab apa? Sebab dal. Dal tak ada titik atas dia. Maka dia panggil muhmalah. Wal asya. Maka dia lebih umum. Ghiza ini lebih umum daripada ghada dengan asya. Baik. Bila waktu ghada, kita panggil apa ni, waktu ghada, makan ghada ni. Wa waqtul awal, yakni ghada min tulu'il fajri ila zawal. Ini waktu makan ghada. So, kalau kita pergi ke rumah Arab, kita aizin nataghadda. Saya nak ghida. Ghida ni maksudnya bila waktu ghida, nak makan pagi ni, dia mula pada waktu selepas subuh, selepas tulu' fajr, selepas terbit fajar, sampailah zawal, sampai ke tergelincir matahari. Itu dipanggil ghada. Jadi kalau kita makan daripada lepas subuh tu sampailah sebelum zuhur, semua tu dipanggil ghada. Baik, waktu sani pula asyak. Asyak bila? Minaz zawal ila nisfil lail. Jadi bermula daripada tergelincir matahari sampai pertengahan malam. Tu semua dipanggil asyak. Jadi makan tengah hari, makan petang, makan malam, semua dipanggil asyak. Bukan isyak. Tu kalau baca dalam hadis, idza quddimal asya, ala al-isya, contoh. So, nak dahulukan mana quddimal asya ala al-isya. Baca bagi betul. Dahulukan asya ala al-isya. Maksud dahulukan makan malam sebelum sembahyang isya. Sebab tak mau bagi tidak khusyuk waktu sembahyang. Elok-elok nak sembahyang lah. Nak sembahyang isyak ni tengok ayam panggang. Panah pula tu. Kenny Rogers contohlah. Kalau sembahyang isyak dengan wirid sejuk lagi, buat macam mana tu? Qaddamal asya, makan dulu baru sembahyang isyak. Boleh? Tu cara. Faman halafa annahu la yataghadda. Tengok ni. Sesiapa yang bersumpah dia tidak mau yataghadda fa akala ba'da zawal, atau annahu la yata'ashya fa akala qabla zawal, lam yahnath. Sesiapa yang bersumpah tidak akan ghada, kata dia, saya tak akan ghada, kata dia. Tak akan ghada, dia sebut macam tu. Dia kata, wallahi la ataghadda, saya demi Allah tak akan ghada, kata dia. Maka dia makan setelah tergelincir matahari. Baik nak kena bayar dah sumpah dia, tak payah. Sebab dia makan selepas tergelincir matahari. Sebab waktu ghada adalah daripada pagi sampai sampai tergelincir. Jadi dia makan selepas gelincir. Kalau dia sebut wallahi la ata'asya, saya tak akan makan asyak, kata dia, maka dia makan sebelum zawal. Dia makan waktu ghada, lam yahnath. Maka dia tidak perlu untuk bayar sumpah dia. Kenapa? Kerana dia makan sebelum zawal, sebelum gelincir matahari tu, kerana tu masih lagi waktu ghada. Lepas tu kata ulama, ni kenapa yang kita duk mengaji waktul awal min tulu'il fajr ila zawal, maksud waktu ghada ni daripada tulu' fajr ila zawal, waktu asya daripada ba'da zawal ila nisfil lail, kan, minaz zawal ila nisfil lail. Kenapa mengaji benda ni? Banyak bab ni akan diguna pada bab apa? Pada bab sumpah. Kan bab ni kalau kita kata nak guna bila bab-bab ni, guna waktu sumpah. Asim guna waktu sumpah. Wildan, sedap ke? Nama apa tu? Izzat. Ar-rajul boleh i'rab apa Izzat? Wa dzakara ar-rajul. Apa i'rab ar-rajul? Dua. Yang pertama baca macam mana? Ar-rajulu ni i'rab apa? Apa dia? Mubtada. Kalau baca ar-rajula ni i'rab apa? Maf'ulun bihi. Tamam. Baik tu. Mahal.
Tapi dia i'rab paling ringkas lah tu. I'rab panjang sikit. Maf'ulun bihi i'rabnya lah apa ni Izzat? Maf'ulun bihi lagi mansubun lagi wa alamatu nasbihi dhammatun dia wa alamatu nasbihi dhammatun. Masya Allah, zahabtu ila al-madrasatu. Ada pakcik-pakcik ni baru mengaji nahwu, ngaji anak hantar, tertukar anak dengan hantar. Jumpa orang lah kali, hantar sihat no? Anak sihat no? Tanya kat Pak Long tu pun terkejut. Tanya siapa ni? Dia kata hantar sihat. Dia kata anak main dengan siapa? Anak main dengan siapa pula dah. Dia kata yang kawan tu pun ada main dengan apa ni? Main dengan ni lah, dengan orang rumah apa semua. Lepas tu dia tanya, dia tanya, apa dia tanya? Bukan dia. Dia kata orang main apa ni, orang rumah main tak? Dia nama main dengan zaujah no. Orang rumah hantar nama zaujah. Tu dia. Pergi tu. Jam. Dia orang pergi baru mengaji bahasa Arab, baru duduk semangat. Tapi tertukar anak hantar. Yang buat macam tu no. Buat lawak kau. Dia jumpa orang. Anak sihat no. Jam tu. Kita tak tahu nak jawab. Siapa dia tanya, siapa yang sihat, siapa yang tak sihat ni. Anak sihat. Tapi kena mengaji. Kalau boleh mengaji bahasa Arab, mengaji. Tapi jangan mengaji nak cakap je. Jangan nak pergi kedai Arab minta kurang. Tu dah. Tu tak payah mengaji pun tak apa tu. Kalau pergi Mekah, lagi lah. Pok tu semua cakap Melayu lah. Barang murah. Dia tahu dua. Barang murah, barang mahal. Kita pula duk pergi duk cakap lah kali, tak cakap Arab lah. Cakap Melayu. Tak, ni yang penting ni. Qawaid. Yang ni yang penting. Cakap penting. Tapi kalau kata suruh pilih antara dua ni, qawaid penting. Kalau boleh gabung dua-dua, ahsan. Ahsan syai. Dua-dua boleh. Cakap pun boleh, qawaid pun boleh. Tapi kalau suruh pilih, qawaid lebih penting. Qawaid lebih penting. Sama. Jangan pilih tang cakap. Sebab bila tang cakap saja, sama aja kita dengan Arab yang tak erti apa-apa. Dia erti cakap lebih daripada kita lagi. Tapi qawaid tak erti. Dan bila tak tahu qawaid, tak boleh baca kitab. Walaupun pandai cakap. Sebab tu ada orang dia boleh cakap Arab, tapi main tang baca kitab qawaid, terabuk aduk habis semua qawaid dia. Tapi tang cakap Arab, sebab beranak di Mekah ke, beranak di Mesir ke, beranak di Lubnan ke apa semua, sebab duduk mengaji sana, duduk campur dengan orang Arab, balik cakap kira fluent betul lah dia punya Arab dia. Tapi wal ghiza bizal mu'jamah, ma bihi nama al jasad wa qawam baris tak ada. Sukun semua abu hantam sukun habis. Yang tu jam tak edi yang tu. Fa anna ay fa kaifa yustajabu lah, bagaimana akan diperkenankan doanya? InsyaAllah malam ini kita akan, petang ini kita akan bahaskan fa anna yustajabu lah sampai kat situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.